Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan ceria dan bahagia. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz siaran langsung dengan topik Jiwa yang Merdeka. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak bicarakan tentang merdeka. Sempena dengan kita menyambut kemerdekaan negara kita, cuma persoalan yang sering timbul di minda kita, negara sudah merdeka, tetapi adakah jiwa kita sendiri sudah merdeka? Apakah ciri-ciri orang yang merdeka? Apakah kriteria orang yang bebas? Dan itu semua akan kita bahaskan satu persatu di dalam topik pada pagi ini bersama dengan panel kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ya'qub Yusra yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan share. Kita sebarkan ke seramai mungkin perkongsian pada pagi ini. Dan bagi anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa tekan butang share, kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Barangkali mungkin mereka terlupa nak tengok semalam tapi terlupa, maka kitalah yang menjadi peringatan kepada mereka. Baik, jadi tanpa buang masa, sebelum kita nak buka kepada ruang soalan, kita nak dengarkan terlebih dahulu mukaddimah topik kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati dan hakim, dan tak lupakan kepada semua rakan-rakan penonton, keluarga besar di Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini. Masya-Allah tabarakallah. Bila sebut tentang kemerdekaan, alhamdulillah kita baru melepasi kemarin tarikh official pertabalan sudah pun 66 tahun pengisytiharan kemerdekaan di negara kita. Dan ingat, hubul watan ini termasuk mencintai negara itu adalah salah satu di antara maqasid syariah yang perlu untuk kita semai dan kita jaga dalam diri kita. Maka insya-Allah pada pagi ini kita tak nak menjadi satu bangsa, satu generasi yang menidakkan sejarah yang telah pernah berlaku. Bagaimana penat, jerih dan penuh dengan mehnah tribulasi daripada pemimpin-pemimpin kita terdahulu, pejuang-pejuang agama kita terdahulu, tokoh-tokoh agamawan, tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh yang mereka meletakkan nyawa dan jiwa mereka untuk memastikan kita mendapat kemerdekaan sampai ke hari ini. Maka 66 tahun itu adalah tempoh yang panjang, tapi kita kena akui tidak ada satu kerajaan di dunia yang bersifat kekal. Betul. Kerajaan Utsmaniyah jatuh bermula daripada tahun 1299. Secara ofisialnya jatuh pada tahun 1924. Sudah mencecah 623 tahun pun jatuh. Kerajaan Abbasiyah pun jatuh. Kolonial British pun mereka kehilangan daripada 2/3 tawanan dunia mereka. Maka menunjukkan bahawa tidak ada yang kekal, melainkan hanya adalah mutlak milik Allah, kerajaan milik Allah. Maka untuk pagi ini kita nak mengambil istifadah agar kita nak mengembalikan semangat patriotik, agar cinta kepada negara, hubul watan itu wujud dalam kesemua lapisan penonton Tanyalah Ustaz. Jadi saya nak mengajak ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak yang sedang menonton, jom kita tunaikan salah satu tanggungjawab adalah menyebarkan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka tekan butang share. 400 orang yang tekan butang share mungkin mengambil menarik 400 orang yang lain. Kerana itulah kebaikan yang kita boleh kongsikan untuk pada pagi ni solat kita, insya-Allah. Tanam pinang rapat-rapat, dapat puyuh masak kari. Nak merdeka dah lama dapat, cuma terus muhasabah diri. Kita alhamdulillah negara kita sudah merdeka, tetapi jangan lupa untuk sentiasa bermuhasabah diri. Bab kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hendaklah sama-sama kita muhasabah diri sebelum kita dihisab kelak. Alhamdulillah kita sudah ada soalan yang pertama pagi ini. Ayuh kita lihat bersama. Datang dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam.
Bagaimanakah yang dikatakan jiwa yang merdeka di dalam konteks Islam untuk kita fahami agar menjadi insan yang bebas bukan sahaja dari segi penjajahan tetapi juga bebas dari sikap dan akhlak yang buruk? Adakah jiwa dan pemikiran yang terbuka juga merupakan salah satu simbol kebebasan? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Puan Laila Dila Rosa. Bahasa mudah kita perlu faham tentang takrif kemerdekaan dulu sebelum kita nak pergi jauh. Jadi soalan yang sangat baik untuk pembuka bicara kita pada pagi ini, untuk kita memecahkan sedikit stigma dalam pemikiran kita tentang kefahaman berkaitan kemerdekaan. Disebut di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka jilid yang keempat, edisi yang keempat, berkaitan apa makna kemerdekaan sebelum kita nak pergi dalam konteks Islam. Merdeka itu sendiri bermaksud bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan apa-apa yang berkaitan dengan kita tidak boleh ada kebebasan. Itu yang pertama. Dan dia juga bermaksud bebas daripada tebusan ataupun daripada tuntutan daripada berdiri dengan diri sendiri. Maksudnya kita tak boleh nak buat keputusan, tak boleh nak buat apa-apa decision untuk diri sendiri. Maka itu bukanlah kemerdekaan. Dan dari segi makna dalam bahasa Arab juga, kemerdekaan itu disebut dengan istiqlal. Istiqlal iaitu orang yang memiliki kemuliaan, berdikari dan bangkit daripada penindasan. Sebab tu kalau kita tengok kenapa kemerdekaan ini diminta, kerana dia nak kepada kebebasan untuk mentadbir sama ada negarinya sendiri ataupun negaranya sendiri. Betul. Itu yang berlaku. Malah dalam perjalanan saya 2 bulan yang lepas ke negara-negara Balkan, negara-negara yang baru dimerdekakan kurang daripada 30 tahun. Kalau kita tengok di Kosovo sekitar tahun 2008, 2004 mereka dimerdekakan. Kalau kita tengok di Bosnia mereka 1995 dimerdekakan. Kenapa mereka minta agar dimerdekakan? Hanya dengan satu hasrat bila kita tanya kepada rakyatnya adalah mereka nak mentadbir sendiri. Negara mereka kaya dengan hasil-hasil bumi, tetapi mereka tidak dapat menikmati kerana mereka dijajah. Maka mereka memohon agar dapat dikembalikan pentadbiran di atas bangsa dan tuan tanah itu sendiri. Maka ini yang berlaku di Malaysia sekalipun. Kita melalui fasa 4 penjajahan yang berbeza. Nanti kita akan detailkan bermula daripada 1511, beralih tangan pada 1941, beralih tangan pada tahun 1824, beralih tangan pada 1942, dan kita diberikan kemerdekaan permulaan daripada 1948 daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sampailah pada 1956 dalam perjanjian London dalam bulan Februari, 8 Februari memberikan sign secara official untuk kemerdekaan, dan setahun selepas itu barulah pengisytiharan kemerdekaan di Dataran Merdeka. Ini kita akan rincikan secara detail tentang makna kemerdekaan ini dari konsep makna Islam dan juga agar kefahaman kita dapat connect the dot, setidak-tidaknya memberikan sedikit rasa kecintaan hubul watan dalam diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, antara kecintaan yang perlu kita bina dalam diri kita adalah kecintaan kepada negara. Bukan hanya kepada keluarga, diri sendiri, bahkan kepada negara kita, kerana negara ini adalah negara tempat tumpah tanah air kita sendiri. Baik, kita nak berpindah semula ke soalan yang kedua. Al-Shal bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dahulu untuk meraih merdeka dengan perjuangan, semangat, air mata dan pengorbanan demi mempertahankan negara tercinta. Adakah ini maksud sebenar jiwa yang merdeka? Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada dunia yang lapang, dan daripada kezaliman kepada keadilan Islam. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Puan Al-Shal kita berkaitan satu kalam yang dikeluarkan daripada Rabi'i bin Amir radhiyallahu an. Berkaitan bahasanya adalah untuk manusia ini, Allah menjadikan manusia ini adalah untuk tidak mensyirikkan, la tusyrik billah, tidak mensyirikkan diri kepada Allah, kerana sabdaan Nabi SAW dengan jelas dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan, 3 dosa yang tidak Allah akan ampunkan sampai bila. Yang pertama,
Isyraku billah, ini syirik kepada Allah. Dan itu dah juga dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat tauhid yang mengajak kita daripada untuk menjauhkan daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman bagaimana ayat 13 Allah berkata la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikkan diri kepada Allah. Maka sudah pastilah kemerdekaan yang hakiki itu yang paling utama adalah memerdekakan akidah daripada dibelenggu daripada perkara-perkara yang mengikat kita, daripada perkara yang boleh merosakkan akidah. Kalau kita tengok Sayyidina Bilal bin Rabah sebelum dimerdekakan secara fizikalnya, beliau terlebih dahulu dimerdekakan dari segi rohaninya. Telah pun mengahadkan Allah, mengesahkan Allah saat ketika mana dia masih menjadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Masya-Allah. Itu Bilal bin Rabah. Dan bagaimana kita mendengar kisah tentang Sumayyah, Sayyidina Yasir, Sayyidina Ammar bin Yasir yang mereka di torture, di mental torture sehingga kan diberikan seksaan fizikal sehingga menjadikan wanita pertama yang mati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan akidah adalah Sumayyah. Kita dengar lagu Hijaz kan, Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di akhirat selama-lamanya, itu di syurga selama-lamanya. Kenapa dia disula? Kerana untuk mempertahankan akidah. Maka ini satu perkataan yang baik daripada Rabi'i bin Amir berkaitan bagaimana kemerdekaan yang hakiki, yang mutlak itu yang paling utama adalah bebas dari perbuatan syirik. Dan bersabit juga dengan makna yang disebut oleh Said Muhammad Naqib Al-Atas. Makna kemerdekaan itu adalah disebut tentang kebebasan dalam tradisi Islam ialah merujuk kepada ikhtiar dan bukan huriyah. Apa perbezaan ikhtiar dan huriyah? Ikhtiar ni adalah memilih untuk kita melakukan satu yang lebih baik daripada hari ke hari. Tuan-tuan, saya buat salah, tuan-tuan buat salah. Kita ada kesalahan-kesalahan yang berbeza-beza, hanya kita dan Allah yang mengetahui. Tetapi kita ikhtiar untuk menambah baik kesalahan tersebut. Sebab tu kebebasan ini adalah menurut daripada tuntutan sifat-sifat dasarnya yang benar dan selari dengan fitrah. Yang Nabi kata kullu maulidul ala fitrah, setiap kejadian adalah fitrah. Ni semua kita berhajat kepada benda-benda yang baik. Maka mana-mana benda yang bersifat kepada kebaikan itulah dasar fitrah yang tuntutan yang kita berhajat. Tetapi kalau kita tak mampu untuk nak mengekspresikan ataupun nak mendapat perkara tersebut, maka itu bukan kemerdekaan. Kemerdekaan ni kita boleh buat apa yang kita nak selagi tak bercanggah dengan syarak dan tidak bertentang dengan uruf ataupun undang-undang setempat itu, maka teruskan kita mampu untuk melaksanakan, maka mudah-mudahan itulah yang dimaknakan dengan kebebasan kemerdekaan. Maka pastikan jangan terbelenggu dengan sifat syirik, itu yang paling utama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan insya-Allah. Betul, hari ini kita selalu mengungkapkan merdeka bebas daripada penjajahan. Tetapi bila kita lihat, kita sendiri tidak terlepas dari penjajahan syirik yang dilakukan oleh musuh utama kita, iaitu syaitan laknatullah. Maka hari ini ayuh kita bersihkan diri kita dari sebarang unsur syirik. Dan sekarang kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi setia bersama dengan kami hingga ke saat ini. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, dan juga panel kita Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Kita sedang membahaskan topik berkaitan jiwa yang merdeka. Ayuh kita raikan soalan yang seterusnya. Kali ini pula dari Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Kita hidup di zaman yang mengagungkan istilah kebebasan, tetapi hakikatnya ramai daripada kita dijajah akal dan minda. Dan adakah orang yang merdeka itu menggenggam akalnya sendiri dan tidak mudah terpengaruh lantaran kabar yang datang kepadanya? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sufian. Soalan yang sangat baik untuk kita mengambil sebagai istifadah untuk kita mentakbir akal dengan baik. Sebab ingat, antara kesusahan yang cukup payah dan susah
adalah untuk mentadbir akal ini pada tempat yang betulnya. Sebab semua orang ada akal. Tapi kadang-kadang banyak akal sangat pun susah juga. Kan? Segala benda nak dipermudahkan. Yang dan diambil mudah. Dipermudahkan itu tidak masalah, tetapi diambil mudah. Kan? Dalam bab hukum akam dan sebagainya. Contohnya kalau bab tudung, dia tak pakai tudung tak apa. Kan? Allah faham, dipermudahkan. Kan? Islam ni mudah. Bukan jangan kamu ambil mudah. Kan? Islam memang mudah. Memang menutup aurat itu tidak wajib dengan memakai tudung. Kan? Terai rumah yang lama, lansir yang lama tu balut pun boleh, tak ada masalah. Ambil kotak pun boleh, tak ada masalah. Selalu tudung saji pun tak apa. Syaratnya menutup aurat. Kan? Melabuhkan pakaian tudung itu adalah benchmark yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi as long as kamu menutup aurat, silakan, falyatafaddal mashkura. Ma'zura, silakan. Tapi mentadbir akal itulah satu cabaran kepada seluruh umat manusia itu sendiri. Sehingga kan untuk kita nak filter maklumat-maklumat yang kita terima, umpatan-umpatan yang kita terima dan sebagainya, itu adalah satu benda-benda yang besar yang perlu kita. Hingga Allah sebut dalam Al-Quran surah Hujurat ayat yang ke-6, Allah kata ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun ila akhir ayat. Allah kata kepada kita, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jika datang kepada kamu seorang yang fasik binaba'in fatabayyanu. Bila mai satu orang fasik yang menyampaikan satu berita, maka selidiklah. Maksud Nabi, Allah ajarkan kita agar tabayyun. Betul. Bukan min tibai je. Ni min tibai bukan tabayyun, dia tibayyun sahaja. Asal boleh kongsi. Betul. Kan? Sebab tu dalam apa jua perbincangan, sama ada bab mazhab, bab politik, bab ekonomi, bab khilaf, maka letakkan fungsi akal yang waras terlebih dahulu. Saya terutama dalam bab politik, saya tak berani nak share apa-apa, Ustaz. Walaupun benda itu kita yakin berlaku sekalipun, tapi yakinnya kita ini belum tentu boleh mentasahihkan kebenaran. Mungkin keyakinan itu penceritaan mulut dia. Benda yang dia ada di tangan sedikit sahaja. Tetapi dari segi kelangsungan kebenaran itu belum tentu betul. Maka sebab tu saya memilih keadaan yang lebih selamat. Tak suruh share lah. Kalau share, kalau betul mungkin kebetulan. Kalau salah, tak kembali awal. Kena pula orang pula tolong share juga. Orang tolong like, orang tolong komen. Bola tanggung. Maka kalau tak tahu nak share apa, tuan-tuan tulis cintai sungai kita pun tak apa. Tulislah benda apa pun, sayangi buah-buahan tempatan, tak apa. Tak berdosa. Tetapi bila kita berkongsi satu maklumat, apatah lagi tidak ada timbang tara yang jelas, tidak ada verification yang membetulkan keadaan tersebut, saya rasa better kita mentadbir akal dengan sebaiknya. Mengelak itu lebih baik daripada kita memandai-mandai. Betul. Ni kita yang pertama, saya masih ingat satu kes yang berlaku di negara kita beberapa tahun yang lepas. Rasa kes ni memberikan jentikan di seluruh rakyat Malaysia berkaitan satu tadika yang dikhabarkan mendera budak. Sehingga kan polis datang, JKM datang ambil dan sita tadika tersebut. Ada gambar yang diviralkan, dia ikat budak tu, lepas tu ribai dan sebagainya. Bila dibuat siasatan, masalah netizen hentam dulu. Pengusaha kindergarten tu kena dah. Kena ni sampai peringkat dia daripada pelajarnya ada 60 orang sehingga kan kurang 10 orang. Semua mak ayah keluarkan. Waktu dia dalam perintah reman tu, Ustaz. Jadi tak apalah, reman berlaku sekitar 5 hari, kemudian dibebaskan. Dan bila dibebaskan, plot twist yang berlaku adalah bukan dia yang dera. Bekas staf dia sabotaj dengan mengatakan dia yang dera. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, dalam tempoh 5 hari itu, tuan-tuan, apa bahasan tidak dikeluarkan oleh netizen kepada pengusaha tadi? Dia tak bersalah. Bila buat siasatan balik, yang report tu adalah bekas staf, yang viral video tu bekas staf, yang ambil gambar tu bekas staf, dia lah yang tukang komen, dia tukang sebar. Dan dia ditangkap lah. Masalah ni, kawan tu ditangkap. Siapa yang nak pergi minta maaf ke yang tuan pengusaha tadi? Dan kindergarten dia ditutup selepas tu, walaupun dia tak bersalah. Tuan-tuan bayangkan, saya tengok video pertama yang diviralkan tu, mencecah 4 ke 5 juta view. Masya Allah. Komen ni, Ustaz, tak ada bahasa yang elok lah orang bagi. Semua tibai, iblis, setan. Allahu Akbar. Hak yang kalau kita tengok, kalau saya baca, koyak kita. Menangis guling-guling. Tapi saya memikirkan macam mana 4 juta yang menonton dan maki, yang kata dan sebagainya, nak minta maaf kepada kawan tadi.
pengusaha tadi dia mungkin rugi kerugian dunia menutup perniagaan yang dah bina hampir 10 tahun. Masya Allah. Tetapi berapa banyak ganjaran pahala yang dia akan terima di padang mahsyar kelak asbab daripada 4 juta yang menonton dan mungkin ratusan ribu yang komen. Tu semua saham akhirat dia. Betul. Perniagaan yang dia bina tu belum tentu jadi mengkayakan dia, tetapi perbuatan fitnah yang dia tanggung tadi mungkin dia sampai peringkat depressed tuan tu. Allah. Depression itu adalah pahala yang terlalu besar yang dia akan terima. Maka di sini saya rasa kemerdekaan yang perlu kita letakkan dalam diri itu adalah apabila kita mampu mentadbir akal itu dengan sebaik mungkin, sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran, ila ulaika kal an'am balhum adal. Orang yang tak guna akal dengan sebaik mungkin ini Allah tamsilkan seperti mana haiwan ternakan, bahkan teruk. Balhum adal ini bahkan teruk daripada binatang-binatang ternakan. Jadi di sini saya rasa semua perlu mengambil kira apa jua maklumat yang kita terima, tapi terlebih dahulu filter terlebih dahulu kan. Kalau ni dia jadi skamer pun banyak kan. Pelaburan melabur 300 petang dapat 16,000. Amboi engkau. Letak pula gambar ustaz. Bukan gambar saya tak larat buat report dah sampai komersial. Bahagian polis komersial berkata, ustaz kami pun tak boleh nak buat apa sebab pemberian duit itu berlaku dengan sukarela. Kan dia bayar pasal tak pisau kat tengkok pun kan. Dia offer mainlah melabur kan, gambar muka pula kawan-kawan yang orang percayai, maka ditipu buta-buta bukan sikit. Lebih daripada 1 bilion kerugian yang berlaku laporan daripada PDRM di bahagian komersial berkaitan penipuan atas talian ini. Jadi tolonglah berhati-hati, dapat apa jua benda tabayun terlebih dahulu, jangan mintibai sahaja, kerana mintibayun itu adalah satu penjajahan akal yang berlaku mutaakhir ini. Baik, jadi orang yang merdeka adalah orang yang boleh mentadbir urus akalnya, dapat suatu berita, tabayun dahulu supaya tidak menjadi fitnah kepada orang lain. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya, saya. Siapa di sana? Saya dengar. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan, Pahang. Halo? Okey, silakan Cik Omar. Boleh dengar suara saya? Apakah soalannya? Okey, teruskan soalannya. Soalan saya begini, Dai dia juga ustaz. Kita sedia maklum kita dah merdeka 66 tahun ya, Ustaz. Tapi kadang-kadang tu kita ni, jiwa kita ni kadang-kadang masih lagi, bolehkah dikira merdeka? Kita ni masih ada perasaan hasad, dengki dan juga semua yang tak elok ni, suka membawang apa semua ini. Apakah sifat-sifat yang macam ini yang ada dalam diri kita ini, bolehkah kita anggap sebagai jiwa yang dah merdeka ke, atau macam mana di sudut pandangan Islam dan Ustaz sendiri mengenai perkara-perkara yang macam ini? Kita nak jiwa merdeka, pemerintah nak perintah sendiri, tapi kadang-kadang kita mengikut perintah syaitan dan iblis dan syaitan pula. Baik. Jadi cantik merdeka? Soalan yang ditanyakan oleh Tuan Omar kita berkaitan kita sudah merdeka Ustaz 66 tahun. Tetapi kalau kita lihat mulut kita belum merdeka, masih lagi mengata orang, masih lagi mengutuk orang. Bak kata Ustaz tadi, komen yang mencaci maki orang. Jadi bagaimana? Silakan. Baik, dalam bab kalau kata kita merdeka 66 tahun tu nak dibandingkan dengan apa yang disebut, aku sudah pastilah satu tempoh yang sangat pendek 66 tahun, kerana dalam bab kata korang ni daripada zaman sebelum dilahirkan kita, dilahirkan siapa-siapa lagi pun, ketika dilahirkan Habil dan Khabil itu telah berlaku perasaan hasad, dengki, wattahasud hatta yakuna al-bakhyu wattabakhut, kira nak berkelahi segala benda. Dan sebelum manusia diciptakan lagi telah pun berlaku dialog di antara Allah dan para malaikat. Kan para malaikat tanya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah. Kan, adakah nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, yang mana mereka nanti wayasfikud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yang nanti mereka akan menumpahkan darah, bergaduh, berbunuh-bunuhan, berkelahi segala benda yang tak elok ni mereka akan buat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata kepada malaikat, sungguh aku lebih mengetahui apa yang kamu tahu. Maksudnya dalam soal kemerdekaan ini tidak berkait berapa tahun kemerdekaan, tetapi pada kendiri pentadbiran diri. Kalau kita tengok negara, saya pergi di negara yang baru ni merdekakan, 2008 mereka dimerdekakan, Masya Allah baru sekitar tak sampai 15 tahun
Tetapi ada sebahagian daripada kalangan mereka mentalitinya mungkin jauh lebih lama merdekanya daripada kita. Faham? Walaupun tengok mereka baru 15 tahun, 1/5 daripada nikmat yang telah kita kecapi, tetapi progres mereka jauh lebih laju. Kalau kita tengok ada negara-negara di luar, contohnya di Jepun ketika mana tahun 1945 berlakunya pengumuman Hiroshima dan Nagasaki, dan itu jugalah tahun di mana Malaysia mendapat balik Jepun menyerahkan tanah Melayu ini kepada British ketika itu, kepada kolonial British. Maka mereka nak membangunkan negara itu bukan mudah. Bayangkan bom atom yang dihentam itu mengakibatkan ratusan ribu yang meninggal, dan kesan radiasi yang berpanjangan sehingga akan bergenerasi untuk nak sembuh. Maka bukan benda yang sedang. Tapi walaupun lambat, tetapi how fast dia grows, secepat mana mereka boleh bangun. Maka persoalan tentang hasad, dengki, bergaduh, fitnah mulut, orang Kedah panggil mulut cabui sangat ni kan. Sampai tahuan punca semua benda nak komen. Bab poligami dia nak komen. Bab abang test tu pun dia nak komen. Kan, segala benda dia nak komen. Tuan, ni pada saya ni bukanlah erti kemerdekaan kepada seorang manusia, kerana mentadbir diri pun tak mampu betul lagi untuk nak mengecapi kemerdekaan yang diberikan kepada negeri, negara ataupun satu-satu keadaan itu. Maka yang paling utama, Nabi kata sayusibu ummati daul umami, adalah mentadbir diri dan peliharalah daripada sifat benci, sifat hasad. Bila tengok orang berjaya, jangan kita rasa yang tidak baik. Kan? Kita patutnya melihat nikmat yang berlaku kepada dia, kita berseronok di atas nikmat tersebut. Tapi bila kita rasa ada something wrong somewhere dalam diri, kerana hanya iblis laknatullah saja tidak menikmati bila melihat orang diberikan nikmat. Iblis ya tuan, kerana berjanji depan Allah dia akan menyesatkan manusia. Tuan-tuan buat benda yang baik, dapat pencapaian yang elok, buat benda yang elok, maka dia akan memastikan ketidakbaikan itu berlaku kepada kita. Maka di sini saya rasa perlu yang kita ambil kira, cakna dan betulkan. Kalau ada salah, saya tidak katakan saya baik, saya sendiri pun banyak kesalahan dan kesilapan yang perlu dibetulkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ruangan dan kesempatan tersebut untuk kita bersama, insya-Allah. Islam adalah agama yang membebas, bukan agama yang memeras. Islam datang untuk membatas agar kita tidak terbabas. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan jiwa yang merdeka bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Baiklah, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Sirna bertanya, Assalamualaikum Ustaz Yaakob Yusra, Da'i Hakim dan penonton setia Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Laungan merdeka dan kibaran jalur gemilang memenuhi segenap ruang di seluruh pelosok tanah air tercinta ini. Namun adakah kita serta anak muda sekarang begitu memahami jerih-perih orang yang terdahulu berjuang demi agama, bangsa dan negara? Bagaimana untuk menterjemahkan jiwa yang merdeka tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada Sirna atas soalan. Baik, terima kasih atas Puan Sirna untuk soalan yang baik. Berkaitan yang pertama kibaran jarum gemilang, yang kedua macam mana kita nak memastikan anak-anak muda kita khususnya memahami penik jerih orang yang terdahulu. Dua keadaan yang berbeza. Yang pertama tentang kibaran jarum gemilang. Saya sangat bercita lah seperti mana rancaknya kibaran bendera parti ketika pilihan raya. Saya sangat mengimpikan orang-orang yang sama, kalau mereka mampu untuk pacak bendera parti yang mereka suka, kenapa tidak kita pacak bendera negara yang kita cinta. Kan, bayangkan kalau kita mendapat keadaan yang sama, seluruh Malaysia penuh dengan jalur gemilang, itu satu benda yang sangat baiklah. Paling common, paling cak ayam tu ikhtiar diri sendiri. Yang menonton pagi ini, kita ada lebih kurang 1,300 orang yang menonton di Facebook. Berapa ramai yang sedang menonton di kaca televisyen. Boleh tak pagi ini tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita bukan soal bila tarikh kemerdekaan,
tetapi soal kecintaan kepada negara. Apa sekurang-kurangnya yang kita boleh banggakan satu hari di hadapan Allah kelak, yang kita pernah buat adalah kita mengebarkan tanda cinta pada negara adalah dengan bendera. Paling komen pun buka rumah, buka kereta. Betul. Janganlah kedekut tidur masing sangat. Amboi engkau politik hari tu bukan main. Kan? Sampai baju-baju dia jahit berwarna politik. Betul. Kenapa tidak? Untuk ini adalah bukan soal pembatasan warna politik, mazhab, ekonomi itu di bawah. Kecintaan negara itu adalah yang pertama. Kan, sebab saya tengok kemeriahan itu tidak berlaku seperti negara-negara jiran kita. Mereka sangat excited saat saya pergi. Mereka punya tahap tak relax punya bendera tu Ustaz, setiap rumah confirm ada. Dan menjadi satu kesalahan kalau tak ada. Orang macam tu dikuat-kuasakan untuk nak ajak kata kena merdeka. Padahal mereka merdeka jauh lebih lewat daripada kita. Jadi satu yang baik kita ambil sebagai teladan lah untuk semua. Dan yang kedua saya respon berkaitan macam mana kita nak memastikan anak-anak remaja ini dapat untuk mereka faham tentang apa perjuangan yang berlaku kepada pejuang-pejuang yang terdahulu. Maka pada saya satu sahaja, orang yang buta sejarah maka mustahil untuk mereka mencintai apa yang telah pun berlaku. Mereka tak kenal, mereka tak faham tentang sejarah. Dan kalau kita tengok sejarah di antara subjek selepas matematik yang tidak disukai oleh pelajar-pelajar sekolah. Maka saya rasa di sini perlu kita bincangkan sesuatu macam mana nak memastikan pendidikan sejarah ini dapat diasah dan diasuh menjadi subjek yang disukai oleh murid. Mungkin dibawa dalam bentuk visual. Mungkin lepas tu kita tengok cerita dibawa cerita Mak Kilau. Kenapa mereka sangat inspire? Walau itu hanya salah satu pejuang daripada ratusan pejuang yang bangkit mempertahankan tanah Melayu kita ini. Betul saya kata tadi, sejarah Malaysia ini satu sejarah yang sangat hebat. Kalau kita tengok bagaimana kita pernah dijajah oleh 4 penjajahan yang berbeza. Bagaimana dulu mereka nak sangat tanah Melayu ini kerana dia sangat strategik dari segi pelabuhannya, dari segi laluan Selat Melakanya, Laut Cina Selatannya. Jadi pakak berebut. Bayangkan tahun-tahun 1511 dihantar Alfonso di Albuquerque untuk datang untuk apa? Untuk menawan kerajaan Sultan Melaka untuk mendapatkan pelabuhan Selat Melaka itu. Dan secara rasminya pada tahun 1513 kerajaan Kesultanan Melaka itu runtuh dan Portugis mula mentadbir. Selama mana? Bukan tempoh yang singkat, 130 tahun sampai 1641 beralih pula tangan kepada Belanda. Dan Belanda di antara yang paling lama mentadbir selama 183 tahun. Jatuhnya berlakunya perjanjian Pangkor, maka serahan Belanda, teritori Belanda itu berpindah kepada British. Tahun 1824, 183 tahun, tempoh yang lama. Kalau kita ni mungkin 4 ke 5 generasi. British mentadbir selama mana? Hampir 118 tahun. Daripada 1824 sehinggalah 1941. Ketika tu masuknya tentera Jepun. Bermula daripada Thailand, maka ada perjanjian sesama mereka, maka masuk melalui Bukit Kayu Hitam, pergi melalui Kedah dan turun sampailah ke Johor dan Singapura dalam tempoh kurang 50 hari. Bermula tarikh daripada 8 hari bulan 12 1941 dan secara ofisialnya Tanah Melayu jatuh pada 8 hari bulan Februari, 8 hari bulan 2 pada 1942. Dan ini yang paling tempoh singkat lah, selama 3 tahun sahaja ditahan oleh orang Jepun, dan berlakunya bom bom atom di negara mereka, Nagasaki dan Hiroshima, membuatkan mereka serahkan kemula kepada British. Dan 3 tahun selepas peristiwa itu berlakunya Persekutuan Tanah Melayu punya perlembagaan, mula dah bibit-bibit kemerdekaan itu telah dibincangkan di Tanah Melayu. Sebab berlakunya kebangkitan tokoh-tokoh agamawan, tokoh-tokoh pejuang-pejuang yang berlaku membuatkan dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British itu kembali melemah kerana kesatuan itu mula berlaku. Hari ini tuan-tuan, kenapa kita lemah? Satu, sebab kita berpecah belah. Tapi kalau kita bersatu tuan-tuan, masya-Allah, sejarah membuktikan. Depa British tuan-tuan, saya berbincang dengan beberapa sahabat yang menulis berkaitan bagaimana kolonial di dunia ini berlaku. British adalah kolonial terbesar di dunia yang mentadbir di dunia. Paling besar. Kerajaan Uthmaniyah tak pernah mencapai 2/3. Al-Basiyah tak pernah mencapai 2/3. Di zaman 4 khalifah pun tak pernah mencapai
menawan 2/3 daripada dunia. Tetapi the only kerajaan yang pernah menawan 2/3 dunia adalah British sahaja. Ni sejarah. Bukan kita nak mengangkat, tapi nak bab kata bagaimana dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan di seluruh dunia di bawah pentadbiran British sangat berkesan. Maka pecahkan by negeri, maka pecahkan by negara. Membuatkan rasa nak memelihara hanya negara dan negeri sendiri sahaja. Membawa ke semangat kenegerian. Bukan saya kata benda itu salah, tetapi inilah yang telah dipupuk puluhan dan ratusan tahun, bukan hanya di Malaysia, malah negara-negara yang lain. Buktinya apa? Palestin negara lah kecil ya. Kalau pakai negara Arab kutir seorang sikit, arwah tapi tak berlaku. Di atas, di sebelahnya Lebanon, di bawahnya Mesir, di atasnya Turki, di kelilingnya itu adalah Jordan. Mereka lah besar mula dengan pelarian tahun 1920. Dan British juga bawa masuk. Tetapi bagaimana dasar pecah dan perintah itu berkesan sehingga menjadikan malah kemerdekaan kita pun berlaku di mana, Ustaz? Kalau ikut bukan tarikh 31 Ogos. Itu adalah tarikh pertabalan dan pengisytiharan kemerdekaan di dataran merdeka. Perjanjian London itu berlaku bila? Pada 8 Februari 1956, setahun sebelum pengisytiharan kemerdekaan. Nah, perjanjian Tunku Abdul Rahman mewakili legasi Malaysia itu menyatu padukan kaum-kaum yang ada, tetapi menghormati dalam perlembagaan tanah Melayu. Tuan tanahnya adalah bangsa Melayu, tapi yang lain mereka boleh bekerjasama. Cinanya, Indianya, Bumi Putranya boleh duduk sekali. Maka diberikan kemerdekaan bermula daripada tarikh perjanjian London itu. Dan 8 Februari 1956 barulah ditabal dan dipengisytiharan pada 1957 pada tarikh kemarin lah, 66 tahun yang lepas. Maka ini fakta yang kita perlu telan. Saya pun dulu kat sekolah tak minat sejarah, Ustaz. Saya masuk universiti pertahanan, mendidik kita untuk faham tentang international history dan khususnya pada sejarah. Lepas saya sangat suka menulis buku tentang sejarah dan sebagainya. Kerana apa? Pada saya sejarah ini membawa semangat cinta kepada hubul watan itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Betul lah, orang dulu pernah kata tak kenal maka tak cinta. Barangkali mungkin orang muda kita kurang cinta kepada negara kerana kurang kenal kepada negara dan kurang kenal kepada pejuang-pejuang kita. Maka ayo sebagai ibu dan bapa, kenalkan mereka dengan sejarah pejuang dan sejarah tanah air kita sendiri. Johari Hasnah bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Apakah ciri-ciri dan tanda-tanda seseorang mempunyai jiwa yang merdeka? Bagaimanakah untuk kita membentuk anak-anak remaja agar bersikap jiwa yang merdeka? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Johari Asnah. Ada pantun Ustaz di ujung tu. Kita bacakan sedikit. Senyum nampak gigi, insya-Allah ada rezeki. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Johari atas soalan dan pantun. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Johari Hasnah. Dengarlah tak ada habis kita nak jumpa dah, kemudian kita habis dulu insya-Allah. Jadi dalam tempoh tu juga saya nak mengajaklah 1600 orang sedang menonton. Setiap kali kita sebut tentang share, tuan-tuan, berlaku peningkatan. Jadi saya tak akan jemulah untuk mengajak tuan-tuan juga untuk berkongsi. Tekan butang share, butang like, komen, kerana engagement kita itu menjadikan semakin ramai orang yang mungkin mendapat kebaikannya. Tak susah apa kalau 1600 orang ni tekan butang share, ada 1600 kebaikan yang lain akan dapat kebaikan. Jadi saya seperti mana tak penatnya orang terdahulu berjuang untuk menyebarkan kebaikan, maka saya juga nak menumpang sedikit juzuk untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang macam inilah. Jadi tolong tanggungjawab sosial semua ni. Jangan jadi kedekut tidur masin sangat. Tekan je butang share, insya-Allah moga Allah memberikan kebaikan. Baik, respon kepada soalan Puan Johari Hasnah tadi berkaitan macam mana nak membentuk jiwa yang merdeka kepada khususnya kepada remaja. Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang pertama, ciri-ciri orang yang merdeka ini, yang pertama mestilah harus mereka ini dimerdekakan, yang disebut dengan al-khazu al-fikri. Jadi serangan pemikiran penjajah itu harus dibuang terlebih dahulu. Buang unsur-unsur yang boleh memberikan kebebasan yang mutlak, yang baik untuk kita ini berinovasi, untuk kita merasionalkan kepala otak kita ini, maka kena bebas satu dulu. Kalau kita masih semua benda kita tak ada rasa innovation itu. Kalau kita tengok ada orang yang muda-muda maka mampu buat inovasi. Kenapa? Kerana mereka tidak ada
tidak ada halangan untuk mereka buat satu benda selagi tidak bertentang dengan syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, nak membentuk remaja ni bagaimana Islam ajarkan. Saya rasa dalam bab ni saya dan rakan-rakan yang sedang menonton yang jauh lebih berumur, haruslah kita belajar untuk merendahkan ego kita. Kerana Islam ajarkan dengan remaja dan kanak-kanak ini pada peringkat umur mereka 12 hingga 18 tahun itu adalah kita kena bersahabat dengan mereka. Kalau seorang ayah ibu itu haruslah menjadi kawan kepada anak-anak. Ini Islam ajarkan peringkat 6 tahun ke bawah. Jadi jadikan mereka seperti raja, bagi perhatian yang lebih. Kan? 7 tahun hingga 12 disiplinkan mereka. What right and what wrong. Wrong itu perlu diperkenalkan. Undang-undang itu perlu dididik ketika itu. Tetapi pada umur 12 tahun jangan layan macam mereka kanak-kanak. Jangan layan mereka seperti mereka dalam sekolah juvana. Kan? Jangan ajak mereka seperti mana kita ni pendakwa raya. Setiap benda pukul, setiap benda nak disalahkan, maka perlu untuk berkawan. Saya rasa kalaulah rakan-rakan saya di luar sana dan kita semualah boleh libatkan mereka dalam setiap perbincangan kita. Contoh jawatan kuasa masjid. Saya libatkan kanak-kanak ini dalam penibatan jawatan kuasa. Tubuhkan terus satu jawatan kuasa khas kanak-kanak dan remaja. Jujurlah tuan-tuan, kita kena faham bahawasanya mereka lebih memahami geng-geng dia. Palung-palung kita mana pernah main Beyblade maklum. Kita gasing pernah lah. Depa main Beyblade, suruh main gasing ni ikat kot tu pun depa tak tahu. Apatah lagi nak tikam orang, memang balik awal. Tapi mereka ada zaman permainan mereka. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu kata apa? Didiklah anak kamu ikut zaman kamu, kerana mereka tak hidup di zaman kamu. Mereka hidup zaman mereka. Daripada hidup zaman kita boleh cerita lah dulu bapak pergi sekolah lalu kat kebun getah, selipar kasut getah tu bubuh dalam plastik. Salah tak salah. Tetapi nak suruh dia buat, meninggal anak kita nak buat lagu tu. Dia boleh cerita, boleh dengar sebagai sejarah kesusahan kita. Tetapi jangan diulang-ulang, dia akan rasa ni apa dia pula nak suruh aku buat apa pula ni kan. Dia tak faham apa objektif tu nanti. Maka kalau kita boleh rendahkan ego, libatkan mereka. Kan seronok kalau seluruh 6,600 masjid di seluruh Malaysia, 17,000 surau di Malaysia ini, kita wujudkan jawatan khas untuk mereka. Agar mereka boleh faham lenggok dan bahasa sesama mereka. Boleh libatkan diri dengan dalam pembangunan ummah di satu-satu qaryah. Ustaz, saya bukan kata 100% saya kata setiap qaryah mempunyai tanah yang dibiar. So bayangkan kalau masjid deal dengan tuan tanah, kita sewa ataupun pajak. Saya rasa tuan tanah tu kalau cerita elok, dia pun nak tumpang pahala. Pihak masjid bangunkan tanah tersebut, contohnya buat court futsal, boh lampu sikit ke, kan. Lepas tu buat tanah bagi elok upah mai traktor, mai backhoe, bukan nak bayar sampai 500,000 pun. Sewa sehari 400, seminggu siap, baru berapa? Baru 1,500 bayar. Kawan tu bawa backhoe, dia pun nak tumpang, tahu dia jahat sangat ke? Kalau dia 3 line, 7 line, 10 line sekalipun, dia nak tumpang kebaikan. Bayangkan kalau semua masjid dan surau tidak menyimpan duit untuk dibanggakan dalam mesyuarat agung, tetapi dibanggakan membangunkan masyarakat. Saya rasa insya-Allah, sebab bila saya buat sebenarnya simple-simple dia, wujudkan pusat orang main memanah, beratus budak-budak main. Masya-Allah. Maksudnya kita connect dengan apa dia minat dulu. Tak perlu kos yang besar, kerana kos yang kecil itu dah cukup untuk memberikan kemerdekaan ketika mana kita boleh menarik mereka dekat dengan agama. Kan? Kita tak bukan nak suruh depa main padang tu nak kena main semayang 20 rakaat. Tarik mereka datang dulu. Kemudian jinakkan dengan dakwah secara berperingkat. Maka saya rasa we have to trust the process. Untuk anak muda ini, dia tidak ada proses yang you nasihat hari ni esok dia terus jadi baik. Tidak. Kita perlukan sapaan, perlukan untuk kita bermulazamah dengan lembut dengan mereka. Saya walaupun baru kurang 6 bulan masjid beroperasi, tetapi alhamdulillah kita ada sekitar 100 orang jemaah yang kanak-kanak ataupun budak-budak yang datang subuh walaupun tak ada kharyah. Masjid kami tak ada kharyah, tapi 100 orang itu satu angka yang agak baik daripada kalangan pelajar dan orang-orang luar itu. Mungkin yang tetap kenal 40-50 orang. Saya rasa itu satu permulaan, dan saya jangkakan dalam tempoh setahun kalau momentum itu dapat teruskan ni sekarang, insya-Allah kita dalam proses nak beli kuda pula. Bagi budak-budak main kuda kan. Kuda betul Ustaz Kuda betul memang berkuda. Jadi saya rasa benda itu menarik minat kanak-kanak, dan mereka
boleh dia rasa dekat dengan masjid, surau dan masyarakat. Lepas tu kata kita lah, saya rasa saya dan ayah-ayah, abang-abang semua, kita belajar rendahkan ego. Walaupun kita betul, saya yakin pengalaman kamu kita lebih banyak daripada mereka, tapi ada keadaan we have to respect dia need as long as benda itu tidak bercanggah dengan syarak, insya-Allah. Betul. Kita kena faham kadang-kadang anak-anak pun ada perasaan, maka jagalah perasaan mereka dan tariklah minat mereka. Kita rehat sekali lagi, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu kembali dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga ke saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan sedikit sebanyak memberikan kepada kita pengetahuan dan dapat pula kita sebarkan kepada mereka yang lain. Baiklah sedang penonton dan Ustaz, rangkuman daripada topik yang kita bincangkan pada hari ini, bagaimana Madat sendiri mendefinisikan Merdeka sebagai sebuah pusat dakwah moden pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Hakim dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah yang masih kekal bersama kita, ada ribuan, puluhan ribu yang sedang menonton, masya-Allah, tabarakallah. Maka perjuangan kami di Madat juga adalah satu perjuangan nak memerdekakan umat, agar kita boleh jadi satu titik, kita mencari satu titik temu. Seperti dalam salat itu, kita boleh dalam satu sah tanpa membezakan warna kulit. You sokong apa, I sokong apa, you umur berapa, I umur berapa, selagi mana kita bersih dan ulul alham wan nuha itu, maka duduk dalam satu saf. Kita sebenarnya daripada awal penubuhan itu kita kata kita sebagai satu pusat komuniti yang menjadi one stop center dalam semua bidang, yang ada dakwah, pendidikan, kebajikan ataupun maupun riadah ataupun sukan. Dan alhamdulillah hari ini 4 tahun perjalanan Madat itu bukanlah satu tempoh yang mudah. Pelbagai perih dan jerih kita terpaksa melalui. Alhamdulillah kita dapat mempersiapkan masjid, tahfiz fasa pertama, rumah kucing yang ratusan ekor dapat mengambil iktibar dan kebaikan, dan kita bangunkan pusat sukan, akademi memanah. Alhamdulillah kemarin pun ada satu tournament di Pulau Pinang, kita menjuarai di bahagian cilik, kanak-kanak. Okeylah, pada saya dalam tempoh 8 bulan penubuhan akademi memanah kita sudah 7 kejohanan kita menang, termasuk terbuka Thailand pada 3 bulan yang lepas. Saya rasa tidaklah bukan kita nak membanggakan, nak berbangga-bangga, tetapi untuk pencapaian anak-anak ini salah satu perkataan yang benda yang luar biasa lah. Sebab tu kita, kalau kita tahu pasal di Madat sendiri, kita fokus kepada projek pembangunan anak muda tanpa menafikan orang-orang yang tak berapa anak muda ni lah. Kalau ikut pengajian saya hari Sabtu, makcik-makcik yang banyak, 1,000 orang, 2,000 orang tu makcik-makcik, kan. Rombongan-rombongan yang datang pun besok saya rasa hampir 6-7 biji ibas datang. Minggu lepas 9 biji, 2 minggu lepas 17 biji dalam hari Sabtu sahaja sehari. Jadi kita mengalu-alukan tetamu datang, tak ada masalah. Pengajian untuk warga emas ada, pengajian untuk yang terbaru untuk LGBT. Kita meraihkan, bukan kita nak mereka jadi LGBT, tapi yang dah nak berubah, berhijrah ni mereka perlukan tempat dan ruang. Maka kita wujudkan kelas untuk mereka. Jadi bukan nak sembang kari, kita buat nak usahakan sampai jadi. Even kepada kanak-kanak kita wujudkan satu kelab budak masjid, KBM, kelab budak masjid. Setiap budak ada dibekalkan dengan name tag. Kita buat ruang dalam masjid, ada ruang mainan mereka. Di luar itu ada, kita baru beli super duper hak besar tu Ustaz, hak balon, hak yang tak relax punya tu. Boleh buat 50-60 orang masuk budak. Jadi pengajian tu jadi budak-budak seronok nak mai. Sehingga kan banyak makcik-makcik tu kata Ustaz seronok datang kat masjid Ustaz, sebab budak-budak ni ada orang jaga, ada nursery, lepas tu ada memanah, lepas tu ada e-football, kita bagi budak-budak main game. Jadi selari dengan jadi teknologi yang ada ini, kita memanfaatkan teknologi itulah juga untuk menarik anak-anak muda ini. Dan alhamdulillah kita buat liga penalti baru ni, 500 pendaftaran Ustaz dalam masa 2 hari. Saya rasa itu sambutan anak-anak muda yang luar biasa lah. Yang padahal hadiah tak relax pun, kita bagi berapa ratus je Ustaz. Kan e-football tu hadiah 500 je hadiah pertama, tapi dia pulun mai. Dia ajak geng-geng dia penuh, sampai masjid kita tu penuh dengan anak-anak muda. Jadi
pada saya itulah usaha yang kita sedang lakukan. Kita bukan hanya nak mewujudkan masjid yang orang datang untuk solat, tapi kita nak mewujudkan masjid sebagai pusat untuk orang ramai itu mengenal Islam dan mempelajari tentang Islam. Maka itu saya rasa yang lebih utama. Dan insya-Allah hari ini dan esok saya akan pergi tengok kuda pula. Kita dah beli 2 ekor kuda. Dan kemarin saya dah bincang dengan arkitek, kita nak membangunkan akademi berkuda pula. Yang best Ustaz, free of charge. Kuda mahal tak relax Ustaz. Kuda meninggal kita nak beli, tapi tetap kita tak apa, duit yang ada. Pagi ni kalau tuan-tuan menyumbang tuan-tuan, sebab saya tengok harga kuda kita katalah kita letaklah harga sekitar RM5,000 seekor kan. Kalau kita beli 10 ekor lalu RM50,000. Kita nak buat stable kuda, dia kena ada rumah dia, tak boleh ikat macam kambing tak tepi pokok orang betul. Maka perlu penjagaan. Istilah kita kata kita buat 20 tempat simpanan kuda. Dan saya akan, alhamdulillah saya jumpa dengan seorang sahabat ni daripada Ipoh. Dia memang orang yang dah 20 tahun dengan kuda, membesar atas kuda. Ayah dia adalah jurulatih kuda selama 50 tahun. Dan dia dapat kuda-kuda yang murah daripada X-Race. Yang kalah race dia ada 3 tempat di Malaysia, di Ipoh, Pulau Pinang dan KL. So dia ni adalah kaki yang dapat kuda-kuda yang murah tapi kuda kualiti. Pada depa kalah lomba ni kira sial lah, sial. Tak ada, kita tak ada. Kuda ni tetap kalah sekali ya, bukan berarti kalah selamanya kan. Jadi kita akan beli kuda tu dan kita akan jual pula dengan harga yang murah untuk orang lain. Kita target bagi ada satu keluarga satu kuda. Masya-Allah. Jadi boleh simpan kat Madat, boleh simpan di tempat-tempat kita akan sediakan. Saya cuba tengok kalau kita boleh buat hotel kuda. Hotel kuda ni tuan-tuan tak duduk belah rumah kat rumah tentang kuda, orang marah lagi. Belah di tempat kita tapi datang riding. Kerana itu salah sunnah. Imam Suyuti himpunkan lebih daripada 70 hadis berkaitan kebaikan kuda dan memanah. Jadi jangan ambil mudah. Jom kita kembali kepada sukan sunnah ni. Kan maklum-maklum kan daripada duk main jet ski, maklum kan duk main benda-benda merapu-merapu, jom naik kuda. Setiap hentakan kaki, perjalanan langkah kaki kuda tu dapat pahala kita. Masya-Allah. Kan jadi rancak berpahala lah sukan itu yang kita nak bangunkan di Madat insya-Allah. Baik, jadi kenapa dan bagaimana kami di Tanyalah Ustaz ini boleh menyumbang dan berinfak kepada Madat? Silakan Ustaz. Masya-Allah, bila sebut sedekah ni tuan-tuan, saya bila setiap minggu kita ni saya rasa mungkin orang pun dah agak tepu. Tuan-tuan, saya tak dapat kebaikan apa. Tuan-tuan, semalam saya balik sekejap, hari Rabu datang. Sejam program kuliah, terus balik. Lepas tu tadi datang pula. Saya rasa bukanlah benda tu saya nak claim kata saya baik, tapi saya pun nak menumpang kebaikan. Saya tak baik tuan-tuan, terang saya tak baik, saya banyak salah, banyak silap. Tapi saya nak tumpang sedikit kebaikan. Bukan senang tuan-tuan. Kita nak buka tahfiz percuma yang dah ratusan anak-anak kita dah berjaya habiskan 30 juzuk. Rumah kucing tuan-tuan sebulan 30-40 ribu untuk kos penjagaan. Sebab kucing kita fokus kucing yang sakit, yang buta, lumpuh. Baru ni ada satu jatuh daripada KL, kucing daripada KL jatuh dari tingkat 6. Habis patah tulang pinggul, kaki patah, tangan patah. Kira hanya kepala boleh bergerak, tapi saya tengok minggu lepas saya jumpa dia boleh berjalan dah. Alhamdulillah, walaupun dulu orang kata tak hidup selamat lah, kucing ni biar dia mati dengan mudah. Saya kata tak apa, masih ada harapan untuk dia. Jadi kucing saja pun puluh-puluh ribu, apatah lagi kelas pengajian. Dan masjid kami tak ada tabung Ustaz. Masjid kami punya polisi, apa duit yang diberikan bulan tu wajib dihabiskan. Even kalau orang hilang kasut, hilang motor, kita ganti one to one. Masya-Allah. Memang tak relax. Kita masak setiap minggu hari Sabtu tuan-tuan, kalau tuan-tuan mai lebih 2000 pack makanan kita masak untuk orang mai makan percuma. Hari-hari siapa mai kita bagi untuk makan. Sebab apa? Duit nak simpan. Saya tak bangga kalau duit dalam akaun saya ada duit banyak dalam masjid, tetapi saya bangga kalau boleh dibelanjakan kembali kepada orang ramai yang datang kepada masjid. Betul. Sebelum ni masjid tak ada tabung pun kita tak buh. Tapi sebabkan orang duk desak-desak baru beli tabung. 3 hari lepas buhlah seketui tabung kat Masjid Madat. Tapi tak apalah, siapa yang menyumbang silakan. Dan saya mengalu-alukanlah untuk pagi ni kita perlukan kos sekitar saya rasa sekitar 100,000 untuk kita bangun akademi berkuda kita. Dan orang ramai benda pelik dapat faedah lah. 100,000 ni tak banyak tuan. Kalau kita menonton pagi ni ada lebih kurang 1,000 orang. Pakat derma seorang 100 settle masalah. Betul. Ataupun tuan-tuan kita jalankan kempen 1000 wakaf buat mak ayah tu 1000 orang je. 1000 orang yang pagi ni. Yang menonton ni pun dah cukup ramai dah. Maka jomlah. Sama-sama kita ambil kebaikan. Tuan-tuan salurkan terus kepada akaun Madat. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan kebaikan. Kalau bukan generasi kita dapat belajar, mungkin generasi anak-anak kita. Kan kalau bukan generasi anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Betul. Jadi
lambat atau cepat, kalaulah bukan generasi kita pun, pasti akan ada orang datang untuk mengambil faedah. Untuk orang yang dah tetap duk belajar memanah saja lebih daripada 300 yang dah datang. Masya-Allah. Tuan bayangkan 300 ni nanti akan naik kuda. Kuda kita memang takkan rehat lah kot. Allah orang sentiasa ada. Kerana sentiasa akan ada ganjaran pahala kepada orang yang menyumbang pada pagi ni. Jadi siapa menyumbang jangan risau, ada lebih kurang 70,000 yang kita akan bagi. Lebih 70,000 tuan-tuan. Memang menangis tuan-tuan. Jenuh baca sampai guling-guling. Jadi moga Allah bagi kebaikan. Saya doakan dimurahkan rezeki, panjang umur dan diberikan syurga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tinggi-tinggi si matahari, anak lembu mati tertambat. Hilang tanah air dek tangan sendiri, jangan sampai hidup merempat. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kita sedang membicarakan topik berkaitan jiwa yang merdeka bersama dengan panel jemputan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Baiklah, kita nak beralih kepada soalan yang seterusnya. Kali ini pula datang dari sahabat kita bernama Arash Nur Mismail. Ayuh kita lihat soalannya. Bagaimana nak cintakan jiwa yang merdeka dan cintakan tanah air bila ahli-ahli politik dan ahli-ahli ilmuwan, agamawan berbalah sesama sendiri menegakkan siapa yang benar dan salah? Rakyat dari semua lapisan agama dan bangsa akan bersatu jika orang-orang yang diamanahkan menunjukkan tauladan yang baik. Nak pupuk semangat anak-anak muda kena bermula dari atas, sebab zaman sekarang lain macam dan bukan mudah tapi tidak mustahil. Terima kasih kepada Arash Nur atas soalan. Baik, terima kasih kepada Arash Nur Mismail untuk soalan yang saya kira-kira ni dalam konteks sosial masyarakat yang sedang berlaku adalah berbalah yang tak pernah habis lah. Ya. Dalam semua benda nak bergaduh. Pasal kacau mak syura pun bergaduh juga. Kan pasal besar-besar kan, pasal yang kecil-kecil, dalam soal baca doa qunut, dalam soal bilangan rakaat tarawih. Apatah lagi kalau nak bincang dalam besar-besar. Betul. Kan ni main dia main ni. Nak main Rabiul Awal kan. Dia akan bergaduh bab selawat, program Maulidur Rasul, sambutan hari kelahiran Rasulullah. Jadi pada saya benda-benda ni yang takkan pernah berkesudahan. Sebelum saya dengan ustaz lahir, orang bergaduh dah bab ni. Sebelum mak pak kita beranak, orang bergaduh dah. Dalam bab berbalah ni takkan pernah habis, kerana itu adalah janji iblis la'natullah di hadapan Allah untuk memastikan manusia saling bergaduh dan takkan pernah wujud kesefahaman. Dan kita kena mengakui dan meraihkan setiap daripada kita ini memiliki kefahaman, pendidikan, cara dibesarkan itu dengan cara yang berbeza-beza. So kita tak boleh force orang suka apa yang kita suka. Jangan paksa orang makan apa yang kita suka makan. Kan? Kita suka makan laksa Kedah. Jangan duk paksa orang Penang makan laksa Kedah. Biar dia makan laksa Penang. Dia nak buh toyu ke, kan, toyu tahu tak toyu? Kicap kan. Dia nak buh toyu ke, dia nak buh otak udang ke, dia nak buh nanah, dia nak pakai, silakan. Pada saya, dengan kita meraihkan khilaf, itulah benda yang baik. Saya sebelum balik ke Malaysia lah tahun 2014, jadi ketika di Mesir, ketika tu saya khidmat kepada almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Saya khidmat dengan dia. Alhamdulillah, ketika hayat beliau tu sempatlah saya mengambil beberapa sanad kitab, dan di antaranya nasihat lah. Saya ingat lagi waktu sebelum saya balik, keesokan harinya saya nak flight balik ke Malaysia. Saya tanya kepada almarhum Tuan Guru, saya tanya, Syekh, nanti saya nak balik Malaysia, di antara benda yang banyak orang bergaduh adalah bab khilaf. Bergaduh bab ni lah, bab hang warna politik, aku rasa aku betul, hang semua salah, hang masuk api Melaka, aku je syurga. Jadi benda-benda yang tak pernah habis, amalan-amalan dan sebagainya. Jadi almarhum Tuan Guru pesan sampai hari inilah saya pegang perkataan tersebut. Dia kata apa? Ketika bertembung di antara dua simpul, dua kesimpulan, dua ikatan, maka jangan pernah diikat dengan simpul mati.
Maksudnya bila bertembung di antara pendapat saya dan pendapat ustaz, maksudnya bila ada dua pendapat dalam satu benda, maka pastikan bahawasanya ruang perbincangan itu dibuka. Faham. Soal siapa betul dan siapa salah ini, justifikasi, verification itu bukan kita yang menentukan. Cuma kita datangkan dengan hujah yang kita faham, dan ustaz datangkan hujah ustaz faham, kerana mungkin ustaz betul atau saya betul atau dua-dua salah. Seperti ini kita nampak mouse ni tuan-tuan. Daripada sudut tuan-tuan akan nampak apa? Mouse ni tuan nampak kurih, dia nampak mengelembung sikit. Itu yang tuan-tuan nampak, sudut pandang tuan-tuan, kamera tuan-tuan sekarang. Tiba-tiba ada hamba Allah kata, dia kata, "Dok, saya tak nampak gemuk pun. Saya nampak dia macam hitam saja, tak ada putih langsung." Kita nampak putih dah ni. Dia kata nampak hitam. Kita akan pertahankan hujah kita. Dia akan pertahankan hujah dia. Sedangkan dua-dua betul. Tuan-tuan pandang daripada sudut sekarang, tuan-tuan nampak putih. Dia pandang daripada sudut belakang, walaupun objek yang sama, dia akan nampak hitam. Nampak tak? Hanya daripada sudut perspektif pandangan yang berbeza menjadikan hujah yang berbeza. Itu baru sudut pandang, hanya satu objek. Bayangkan pengalaman yang berbeza, sudut pandang yang berbeza, guru yang berbeza sudah pasti menghasilkan cara pemikiran yang berbeza. Maka pada saya sekarang adalah bagaimana nak mempertemukan titik temu itu yang lebih utama. Pada badan lah, boleh habis pilihan raya tu, duduk gaduh tak habis lagi Ustaz. Keluri tak mau pi, kan? Jiran sampai tak tegur siapa, sudahlah tuan-tuan. 5 tahun lagi kita berkhilaf sekejap. Kan 14 hari berkempen, 21 hari berkempen tu, hantaramlah sekejap, lepas tu kembalikan silaturahim, kerana Nabi sebut dalam satu hadis, ingat ni ancaman Rasulullah ni, Nabi bagi pesan pada kita. La yadkhulul jannah khati'un rahimahu. Allah takkan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan silaturahim. Maka kembalikanlah silaturahim. Saya jujur saya bimbang lah. Sebab tu saya alhamdulillah daripada pihak kami, saya kalau program dekat tempat saya Ustaz, kita boleh buat main semua YB. Saya masih ingat program kita ambang tahun baru tahun lepas, YB daripada kebetulan parlimen kami dulu adalah pihak kerajaan KKR. Daripada ni Dun adalah daripada pihak pembangkang, tapi dia pun boleh main duduk sekali, duduk sebelah-sebelah, boleh sembang. Malah kami boleh buat program serahan asnaf itu di atas pentas tu dua-dua ada. Tak bergaduh pun, tak ada bertumbuh orang aku pun. Dan ketika saya insiden tu 2018 Ustaz, waktu insiden tu YB ni boleh main sekali. Masya Allah. Dia pun pakat ada orang telefon, jom kita pergi ziarah Ustaz Yaakob Yusra kat mana, kat Ipoh. 200 km daripada main ziarah. Dalam keadaan main ziarah dan saya sampai sekarang, saya Allah Rabbi. Maksudnya ni boleh duduk sekali. Cuma berbeza dari segi entiti perjuangan, wadah perjuangan. Maka tapi carilah titik persamaan sekurang-kurangnya pada, kalau bukan sebab seagama sekalipun, kamu kan satu negara, objektif jadi wakil rakyat ni apa, kamu nak bantu orang kan, maka bantulah orang dengan titik persamaan. Maka pada saya bab khilaf ni takkan pernah habis pun, dia akan bermusim. Ni nak main musim Rabiul Awal, orang akan bergaduh bab Rabiul Awal, nanti bulan Ramadan orang bergaduh bab Ramadan, lepas Ramadan bergaduh bab Syawal, lepas Syawal bergaduh bab Raya Haji pula. Jadi takkan pernah habis lah. Maka pada saya sebagai orang awam, kita belajar untuk adab berkhilaf, agar kita tidak membida'ahkan orang sewenang-wenangnya, kita tidak menyesatkan orang sewenangnya, kita meraihkan selagi mana tidak bercanggah jelas dari segi syarak. Moga Allah memberikan kebaikan pada kita semua. Setiap orang ada perbezaan dan setiap orang ada persamaan, maka cari titik persamaan dan tolak perbezaan. Soalan yang seterusnya datang dari Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kemerdekaan bukan suatu perihal yang baru, bahkan ia dapat dipelajari daripada kisah para rasul terdahulu dalam menentang pemerintahan yang kejam dan zalim. Apakah perkara yang boleh kita teladani dari kisah para rasul terdahulu dalam membentuk jiwa yang merdeka pada masa kini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Ju atas soalan. Baik, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi. Itu soalan yang sangat bernas untuk kita sama-sama ambil sebagai istifadah untuk diri sendiri dan semua, berkaitan teladan daripada kisah-kisah Rasul, para anbiya dan perjuang-perjuang terdahulu. Maka sudah pasti tidak untuk kita menafikan kisah-kisah yang telah Allah zahirkan penceritaannya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, kalau Rasul-Rasul ada 25 para Rasul yang Allah cerita dalam Quran, itulah yang wajib untuk kita kenal. Daripada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Muhammad SAW. Dan kisah itu banyak diceritakan dalam surah As-Saffat dan surah Al-Ankabut, dalam surah Sad. Dia banyak bercerita tentang umat-umat terdahulu ini. Dan
satu kesimpulan yang dapat kita buat daripada penceritaan kisah umat-umat sayusibu ummati, umat-umat yang terdahulu ini, daul umami, adalah persamaan mereka adalah yang pertama, sulitnya untuk berjuang. Bukan sulitnya apa dia? Lagu apa? Begitu sulit. Begitu sulit kan. Begitu sulit bukan hanya sulit lagu itu, tetapi sulitnya itu dari segi nak membawa wadah perjuangan. Betul. Membebaskan manusia daripada kesesatan. Semua daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui fasa kesusahan. Macam-macam sudut penentangan, macam-macam bentuk benda yang mihna dan tribulasi yang terpaksa dihadapi, sehingga akan ada daripada kalangan Rasul yang dibunuh. Allah. Kan? Ada yang dibakar, ada yang dibelah hidup-hidup, ada yang macam-macam lah yang nak digoda dan sebagainya. Jadi benda-benda ini saya rasa perlu kita ambil sebagai dalam berjuang pasti akan ada kesulitan. Betul. Kalau kamu berjuang mengharapkan kesenangan, maka itu bukan perjuangan. Itu adalah berwenang-wenang dan bersenang-senang. Kan? Yang kedua, persamaan pada teladan yang perlu kita ambil dalam berjuang ini, maka ujian untuk diri sendirilah. Saya yang bercakap pun banyak diuji, dan saya rasa saya gagal banyak kalilah dalam ujian yang Allah bagi. Tapi pada saya, Allah masih memberikan ruang untuk kita betulkan. Moga dengan kesalahan yang pernah dilakukan itu tidak diulang-ulang. Kegagalan yang pernah dibuat itu tidak kita meneruskan dengan bibit kegagalan dan terus kepada gagal lagi. Even daripada zaman sekolah pun pernah gagal kan, tapi we try to come back. Saya daripada sekolah agama rakyat, sekolah pondok, tiba-tiba masuk dalam IPTA. Saya terpaksa compete dengan, waktu saya ingat jadi UPNM ni zaman saya Ustaz, dia hanya UPU pada peringkat pilihan pertama sahaja. Yang datang di camp terendah, kami ada 2 minggu. Satu-satunya universiti yang bila nak masuk 2 minggu dia punya test dia, untuk nak qualify. Di camp terendah, kelas 3 hari je. Lagi seminggu tu adalah fizikal. Kena lari, kena lompat, kena macam-macam pelik-pelik lah Ustaz. Kena kawat, kena ni. Dan daripada 1000 tu cuma 300-400 je dipilih. Jadi bukan senang lah. Kita daripada tak basic Ustaz, bahasa Inggeris ni, tahu I love you dulu, tiba-tiba masuk belajar bahasa Inggeris, statistik, admat, subjek-subjek yang memang meninggal nak belajar Ustaz, tapi terpaksa. Betul. Jadi kalau orang kena study sejam, saya terpaksa 4-5 jam. Saya ingat lagi tahun pertama tu memang duduk ngadak buku je. Jadi macam tak ada nak tengok cerita apa semua, tak ada kesempatan tu, terpaksa kita korbankan. Dan itu yang sedikit sulit yang kita rasa, sebab kita nak memerdekakan diri, at least kita boleh compete dengan orang lain. Alhamdulillah lah dapat beasiswa tahun yang pertama dan sebagainya. Sedikit usaha dengan yang kita korbankan, dan saya yakin kesusahan yang sama berlaku kepada semua orang yang sedang berjuang. Tuan-tuan yang sedang berjuang untuk diri sendiri, itulah perjuangan. Dan itulah ganjaran pahala yang Nabi kata, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh struggle menghadapi ujian yang Allah bagi ini, walaupun dia pernah buat salah, buat silap, dia buat benda yang berulang kali kesalahan tersebut pun, tapi masih struggle dia untuk try to getting better, untuk dia keluar daripada kejahatan dia, keaiban dia, benda-benda yang tak elok tadi, benda-benda yang gagal tadi. Maka Nabi kata kahijratin ilai, diberikan ganjaran pahala seperti kamu berhijrah kepada aku. Jadi mudah-mudahan kita pakat-pakat tumpang pahala itulah. Bukan saya kata saya baik, saya tak baik, demi Allah saya tak baik, tapi kita usahakan untuk jadi baik bersama-sama dengan kebaikan. Paling common berincak ayam, tekan butang share tu pun dah jadi baik, insya-Allah. Tak buat hal tu juga maksudnya memang cak ayam sangatlah, kita nak ambillah kebaikan tu bersama. Baik, kita nak bertakbir seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak sebenarnya yang telah dikongsikan oleh Ustaz Yaakob kepada kita. Mudah-mudahan apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik sama-sama kita tinggalkan. Jadi kita masih lagi dalam ruang perbincangan berkenaan
iaitu jiwa yang merdeka. Banyak soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita, maka tugasan kita adalah untuk menyampaikan kepada mereka yang lain. Kalau tak mampu bercakap, paling kurang tekanlah butang kongsi, kongsikan kepada sahabat maupun keluarga kita yang lain. Baik, kita nak terus berpindah dan beralih ke soalan yang seterusnya. Datang dari sahabat bernama Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah bebas menentukan arah hidup dinamakan jiwa yang merdeka? Contohnya anak muda Islam sekarang ramai yang terlibat dalam LGBT. Cuma mereka tidak boleh terlalu lantang menyokong secara terang-terangan disebabkan mereka beragama Islam. Ada juga segelintir terus terang yang mengakui dirinya seorang gay atau lesbian tanpa rasa bersalah dan berdosa. Mohon komen Ustaz tentang hal ini. Terima kasih kepada Tuan Faizal atas soalan. Baik, terima kasih kepada Tuan Faizal Ahmad. Soalan yang sangat baik berkaitan bebas menentukan arah hidup sehingga akan terlibat dan tak ada rasa malu. Dulu saya ingat lah, kalau tahun 90-an Ustaz, zaman saya kecil-kecil lah, kita kecil-kecil dulu, kalau couple Ustaz, satu benda aib. Couple kat sekolah tu, kalau orang tahu jadi aib. Kantoi surat cinta cikgu baca dekat pembarisan, riau. Betul. Malu kan, bo surat tu kan, bo bedak Johnson baby, bo bedak ke apa sikit kan, bedak tu lipat-lipat hantar, lepas tu kantoi. Allahu akbar. Setahun orang duk sembang bab tu Ustaz. Tapi sekarang orang malu tak? Dalam media sosial saya dia buat declare in relationship with Minah. In relationship with Abang Jo kan. Dia boleh declare nak abang kata punya tak relax budak-budak zaman lah. Umur berapa? 12 tahun. Umur berapa? 10 tahun dah ada markah. Kita 10 tahun berlemuih lagi, beringui lagi duk main pondok-pondok, lawan-lawan masak-masak, main guli, terjun bendang. Depa ada markah Ustaz. Jadi normalisasi itu sedang berlaku. Betul. Kalau dulu tuan-tuan, kalau couple pun tak abang, kalau orang tahu malu, kita memang berkenan kat dia, tak relax dah Ustaz, tak guling-guling dah berkenan. Orang kata hang suka kat dia, duk. Tobat aku tak suka je, siap tobat tu. Nak abang kata malu, tapi lah dah. Betul. Kalau lah siap boleh bawa ronda petang-petang markah dia. Rambut macam tu kat limah. Bangga, peluk, tak pakai helmet. Tak pakai helmet, dua-dua duk olahraga pun tak apa. Punya rapat ni dalam raga motor, seat boleh cabut. Dan dia rasa bangga perbuatan itu, dan mak ayah pun tak ada rasa masalah apa. Kita dulu mau nak kena katok dengan mak ayah kalau kita buat time-time sekolah duk buat panggil lagu tu. Budak lah dak, relax pi, makcik berapa nak panggil anak makcik Zat nak keluar mana pergi ronda-ronda. Dia pula beli abang, saat lagi balik jangan lupa beli tom yam kat makcik. Mos talak di. Normalisasi itu sedang berlaku. Betul. Maka sebab tu anak muda kita semakin lantang, even benda-benda yang macam tu dia boleh buat, apatah lagi yang di sebaliknya lah. Jadi pada saya perlukan pada penambahbaikan untuk kita tegak tu, kena tegak lah. Bebas jangan sampai terbabas. Betul. Kebebasan bersuara itu bukan makna untuk kita boleh menghalalkan segala bentuk benda yang kita inginkan. Maka dalam bab ni saya rasa perlu ada timbang tara yang baik untuk kita faham dan kita cakna, agar kita boleh berlaku adil lah kepada diri dan generasi muda juga. Dan pada saya, daripada kita nak bermusuh, lebih baik kita cuba untuk bersama dengan mereka. Kok mana ruang titik temu tadi. Saya bulan lepas ada 3 persatuan daripada geng-geng maknyah Malaysia datang. Daripada 3 persatuan yang berbeza, dan komuniti mereka sangat besar Ustaz. Ada mencecah ratusan ribu. Masya Allah. Ratusan ribu Ustaz. Ramai Ramai. Dan alhamdulillah bila kita bincang, saya kata kami terbuka, pihak Madat terbuka, bukan untuk kamu jadi sebegitu, tapi untuk kamu kembali ke kembali kepada fitrah kebaikan lah. Dan alhamdulillah insya-Allah pada bulan 10 kita ada program khas bersama dengan Ustaz Nafiah Malik, kita ada dengan Da'i Farhan, Maulana Helmi, Da'i Izhar, kan, untuk kita buat program khas untuk golongan-golongan maknya. Jadi depa nak hijrah lah Ustaz. Depa mai salam kita Ustaz, tangan Ustaz salam Ustaz. Tangan Ustaz ni nak nampak kejantanan dia sikit kan. Tangan depa lembut Ustaz. Allah Akbar. Risau kita. Dia Ustaz nak peluk kita, alamak. Dia betul. Nak gitu. Oi Ustaz, jangan jadi pada saya mungkin masyarakat banyak judge mereka. Betul. Kenapa tidak kita bagi ruang dan peluang untuk mereka setidak-tidaknya kembali. Soal dia kata Ustaz, depa ni saja nak nak main-main saja, nak populariti lah, nak media seni lah, apa semua. Tak apalah, itu dia dengan Allah. Pada saya
we are not judge. We are giving the at least dia opportunity, ruang dan peluang seperti mana Allah memberikan pada saya dan tuan-tuan juga. Saya pun banyak benda buat silap, Allah bagi peluang. Buat silap lagi pun Allah bagi lagi ruang dan peluang. Allah pelihara aib kita. Jadi kat situ saya rasa berlaku adil lah juga kepada golongan ini, yang mereka mungkin terkandas dan tersalah pilih laluan, tetapi bukan selamanya. Mudah-mudahan untuk mereka kembali kepada kebaikan, mudah-mudahan. Dan saya pernah jumpa Ustaz di pusat pemulihan yang kita bantu, dia dulu pernah keluarga buang dia sebab dia nak bunuh mak dia bawa pisau di tengkok dah. Jadi keluarga dah tak ambil, jadi kita ambil dia untuk jaga. Dan alhamdulillah pada bila kita dia berjaya hafal Quran dalam tempoh 2 tahun, Masya-Allah. dan dia menjadi di antara pelajar terbaik yang mendapat mumtaz dalam imtihan di Yaman. Jadi kita dia sambung pengajian di sana, dan balik Malaysia dia buat dalam peringkat degree pun dia di antara pelajar yang terbaik. Walaupun dulunya orang kata memang tak ada harapan lah budak ni dengan dadahnya dengan sebagainya. Betul. Sampai nak bunuh mak, tapi the moment peluang itu diberikan dan Allah menghadirkan rasa dia untuk nak berubah, dia pun ada keinginan untuk berubah, ada kekuatan, maka dijadikan dia orang yang baik. Dan yang bestnya Ustaz, bila orang yang pernah melalui zaman gelap, bila dia berubah, dia boleh menarik ramai orang yang melalui jalan yang sama. Kita tak faham melaras bahasa dia sebab kita mungkin tak pernah duduk di tempat itu. Tapi orang-orang ini gifted lah pada saya, manfaatkan peluang dan pengalaman buruk itu, convert kepada kemanisan untuk menarik orang lain juga. InsyaAllah, mudah-mudahan. Betul. Jadi tugasan kita adalah tegur, nasihat mereka dan berikan ruang seluasnya kepada mereka supaya dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Nur Ashikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah langkah-langkah untuk memupuk semangat jiwa yang merdeka dalam kalangan masyarakat masa kini untuk memahami erti kemerdekaan yang sebenar supaya dapat menggemilangkan diri dengan sifat kemanusiaan dan dimuliakan Allah dengan moral dan akhlak terpuji? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Baik, itu soalan yang sangat baiklah pada saya ni, penghujung rancangan ini daripada Puan Nur Ashikin berkaitan langkah-langkah nak memupuk semangat kemerdekaan, semangat jiwa yang merdeka ini. Maka tentu yang pertama, berusahalah, khususnya anak-anak muda, bersahabat dengan orang yang boleh bagi kebaikan kepada kita juga. Ni kita dah lah perangai macam hantu raya dah, cari pula perangai macam tuyul pula, elok. Jadi tak tahulah nak jadi version macam mana pula kan. Jadi the moment kita ni cari orang yang baik untuk kita berkawan, tempias kebaikan itu sedikit atau banyak pasti akan kita akan terima. Kita keluar dengan dia duk ya tiba dia nak berhenti sembahyang. Takkan kita nak ngangor lah kereta Ustaz, nampak kekafiran sangat tu kan. Nampak huduh sangat tu, jahat betul. Sangat. Jadi kita pun kadang-kadang walaupun tak main, tapi turun sembahyang juga. Betul. Jadi tu kawan, cari tu kawan yang baik. Yang kedua, pastikan ada pembimbing dan guru dalam setiap perbuatan yang kita nak buat. Jangan rasa sebab kita ni orang yang cepat boleh membaca, cepat faham. Jangan jadikan itu sebagai penanda aras sehingga kan kita boleh belajar tanpa guru. Ya, zaman Google, zaman semua benda hari ini di hujung jari, tetapi ingat, harus kita akui bahawasanya tanpa guru itu takut kita akan berguru dengan iblis dan setan. Setuju. Dan kalau kita tengok tokoh perjuangan baru ni, satu cerita yang keluar tuan-tuan, memberikan satu fenomena yang luar biasa untuk rakyat Malaysia. Ada cerita tentang Mat Kilau. Kan? Memang itu adalah sejarah pejuang kemerdekaan kita yang lahir pada tahun 1865 dan beliau meninggal dunia pada 1970, umur 105 tahun dari segi tahun Masihinya. Dan beliau bukan hanya dilahirkan hebat. Orang nak cerita tentang dia hebat, orang terlupa perjalanan madrasah tarbiyah untuk jadikan dia hebat tu macam mana. Dia memang terlibat dalam persilatan kerana ayah dia adalah Tok Gajah. Tok Gajah ni memang pejuang kemerdekaan juga bersama dengan Tok Bahaman dan sebagainya. Dan siapa guru-guru Mat Kilau ini? Nama dia adalah Muhammad Kilau bin Rasul. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia belajar pun dengan guru yang hebat, Tok Kupaloh dari Terengganu. Kita bayangkan Tok Kupaloh di Terengganu, dia duduk di Pahang. Jauh Ustaz, perjalanan orang panggil jalan gajah dulu. Jalan daripada Pahang nak pergi ke Terengganu dulu, melalui hulu Terengganu ke Dungun. Itu meninggal Ustaz kalau jalan kaki Ustaz. Bukan ada kereta, bukan ada bas nak lena sandak aku ni sedang-sedang liok penuh dah kan. Tak, dia kena berjalan kaki, jalan hutan Ustaz, nak sampai lebih kurang 300 km perjalanan darat. Itu saya rasa memakan kira-kira seminggu ke 2 minggu.
tanpa ada ilmu, kekuatan, dalaman untuk nak pergi berjuang dengan ilmu, dia takkan pergi perjalanan yang sebegitu. Siapa lagi tok guru dia? Kalau kita tengok guru dia, Allahumma salli ala sayyidina Tok Gajah, Allahumma Tuan Guru Usman bin Senik, bekas mufti Pahang tahun 1940-an dulu. Memang orang hebat. Mertua dia juga tidak kurang hebatnya, Tuan Guru Imam Daud, yang merupakan guru agama di kawasan kampung itu, dan dia belajar sampailah dia menikah dengan anak Tuan Guru Imam Daud ini, menjadikan dia sebagai menantu. Dan proses untuk menjadikan seorang pemimpin itu, madrasah tarbiyah ini yang perlu kita semat kepada anak muda agar tidak berhenti untuk belajar. Anak muda hari ini sebabkan nak jadi content creator sampai malas mengaji. Kementerian Pendidikan Malaysia keluarkan kajian 72% anak muda tak mau sama mengaji. Ini satu statistik yang perlu kita bimbang. Betul. Kita puji baru ni Khairul Amin bila dia menang, di antara ucapan beliau, dia kata apa? Anak-anak muda nak jadi content creator, tolong belajar sampai habis. Tolong belajar. Walaupun habis tu tak pernah habis dalam belajar. Saya anak macam kereta api dan 6 orang belajar. Kadang-kadang anak-anak tanya saya, Walid bila nak habis belajar? Dia kata tak habis. Saya dan isteri belajar. Belajar, dia belajar, saya belajar ni, dia nak sambung habis master, nak sambung PhD pula. Tak apa, biarlah tua-tua mengaji daripada duduk saja. Semangat tu nak bagi anak-anak tumpang. Kita pun buat benda yang sama dan Allah memberikan keberkatan, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan untuk mendapat keberkatan. Doa ringkas, silakan. Baik, jom sama-sama kita doa Allah bagi kebaikan kepada kita semua, berkat pada hari kemerdekaan ini. Mudah Allah bagi manfaat dan bebas daripada segala-galanya dengan bentuk yang penjajahan yang tidak kita mahu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi umazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedara kami tak sedara. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Kami banyak dosa ya Allah. Tangan yang kami taruh ini banyak buat maksiat ya Allah. Ya Allah, kalau Kau tak ampunkan kami ya Allah, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, tak ada kami yang boleh mengaku kami baik. Hakikat kami banyak aib yang Kau pelihara sehingga akan menampakkan kami seolah baik. Kalau Kau buka aib kami ya Allah, tak ada satu benda kebaikan yang mampu kami banggakan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon pada kami yang masih ada mak ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang kami lukakan, ya tolong izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah. Ya Allah, kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasa syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Pagi ini Kau himpunkan kami dengan kebaikan. Kau berikan kemerdekaan kepada negara kami 66 tahun, bukan tempoh yang pendek ya Allah. Maka Kau izinkanlah dapat kami pertahankan dengan semangat tertib yang tinggi ya Allah, yang hubbud dunia tanpa memisahkan di antara perpisahan warna politik, warna khilaf mazhab dan sebagainya, agar kami ada satu titik persamaan, yakni persamaan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan juga persamaan dengan kenegaraan yang sama untuk dipertahankan ya Allah. Janganlah ada permusuhan, hasad dengki yang bawa kepada pergolakan dan pergaduhan yang boleh menempa neraka pada diri kami dan bangsa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita, dan terima kasih juga kepada sidang penonton. Tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si jalur gemilang. Kemerdekaan sudah kita miliki, jaga-jaga jangan sampai hilang. Saya Dayah Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.